bersama dengan rakan kita Espalini Jali di daerah Belair. Assalamualaikum, apa khabar pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sihat ya. Syukur Alhamdulillah. Espalini memandangkan hari ini adalah awal Muharram 1444 Hijriah. Kebanyakan kita ni kalau saja tahun baru ini, inilah masanya untuk kita ni mengset kata orang azam baru kita ni. Mungkin juga ada yang ingin merevise, mengulang kembali apa saja azam yang disetkan pada tahun baru Masihi dan ingin diteliti ingin diteliti kembali adakah ianya tercapai ataupun tidak. Bagi Espalini sendiri, mungkin ada azam yang mungkin boleh dikongsikan supaya kita ni terinspirasi bersama di awal tahun baru ini. Baik, terima kasih. Sebetulnya bagi saya memanglah ada setengah azam yang ada separuhnya tercapai, ada yang belum tercapai. Namun apa yang pentingnya kita harus memperbanyakkan kebaikan, kuatkan iman dan tingkatkan ketakwaan. Itu yang lebih penting ya. Alhamdulillah ya, yang telah pun tercapai kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang akan kita capai mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk berikutnya Hani dan juga Espalini, kami serahkan tugasan berikutnya kepada rakan setugas kita Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ma'al hijrah auda. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dipertemukan lagi pada hari ini, dan alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belair pada pagi ini cukup mengizinkan. Semoga apapun juga perancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar. Baik, ada di sini ada beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belair, di mana pada jam 7.30 pagi tadi telah pun diadakan Wakaton Hijrah, di mana anjurannya Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban dengan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Traban, di mana wakaton tersebut diselajurkan dengan aktiviti mengutip sampah di sepanjang perjalanan mengelilingi kampung bermula dan berakhir di kawasan lapang Masjid Kampung Sungai Traban. Seterusnya ada acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun bagi daerah Belair yang diadakannya di kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belair. Diteruskan lagi persembahan pada malam nanti iaitu pertandingan tausyih anjuran Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Belair dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Perempuan PKP. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belair. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Pengajaran kaedah seni khat dan tulisan Jawi merupakan salah satu wasilah pembelajaran berkesan yang digunakan dalam pelbagai subjek. Implementasi seni khat dan Jawi dapat menjadi gambaran tulisan indah dalam pendidikan Islam. Seni khat atau Jawi mengandungi bentuk tulisan yang mudah dan rumit dalam penulisannya, akan tetapi syarat dengan makna, falsafah dan simbol tulisan yang indah. Pengaruh tulisan Jawi menurut perspektif Melayu Islam Beraja dilihat melalui kepentingan MIB itu sendiri selaku konsep dan falsafah negara Brunei Darussalam. Ini bertepatan dengan titah pengisytiharan Kebawadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam pada 1 Januari 1984 yang menyatakan bahawa negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Komponen Melayu dalam konsep MIB itu sendiri berkait rapat dengan huruf atau tulisan Jawi kerana bahasa Melayu menggunakan huruf ini sebagai menggantikan huruf semasa zaman pengaruh Hindu-Buddha. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab, bahasa Arab dan kemunculannya di alam Melayu selari dengan kedatangan agama Islam.
Bagi memudahkan masyarakat Melayu memahami dan menerima ajaran agama Islam, penulisan mengenai ajaran agama ini ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Seni khat dan Jawi merupakan satu kaedah penulisan yang cantik dan indah yang memiliki nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Seni khat ini bukan sahaja berkembang seiring dengan perkembangan kesenian yang lain, malah ia merupakan salah satu bidang kesenian yang paling diminati oleh hampir segenap lapisan masyarakat umat Islam. Tradisi seni khat yang diwarisi dari turun-temurun ini mempunyai sejarah, tata hukum dan disiplinnya yang tersendiri, di mana kesenian ini dipertahankan bagi melahirkan generasi yang mahir di masa hadapan sebagai nadi penyambung usaha untuk memelihara keaslian seni ini. Melihat pada luasnya penggunaan tulisan Jawi, maka ia telah menjadikan tulisan ini sebagai identiti bangsa Melayu. Sama halnya dengan Kesultanan Brunei yang menggunakan tulisan Jawi dalam penulisan batu nisan, surat-surat sultan, surat-surat perjanjian dan juga manuskrip. Sementara itu, penggunaan tulisan Jawi pada manuskrip didapati melalui salah silah Raja-Raja Brunei. Penguasaan tulisan Jawi secara bertulis menurut kajian yang mengatakan bahawa kira-kira 90% di antara masyarakat mengetahui bagaimana untuk menulis Jawi. Cuma kemahiran sahaja agak berbeza. Dari aspek sistem pendidikan pula, sebelum tulisan Jawi ini diserapkan ke dalam pendidikan formal, sebenarnya tulisan Jawi telah diajarkan dan dikembangkan secara persendirian di rumah-rumah, persendirian dan balai-balai ibadat. Sebagai langkah untuk mendukung hasrat dan seruan kebawadulian Yang Maha Mulia pada Peseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam adalah peranan institusi pendidikan tinggi iaitu Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan telah menubuhkan pusat penyelidikan dan pengajian Jawi dan kitab Turath yang sama-sama membantu untuk memperkukuhkan martabat penggunaan tulisan Jawi di negara Brunei Darussalam. Dalam kurikulum pendidikan contohnya, ia boleh dijadikan sebagai mata pelajaran modul wajib untuk mengetengahkan pelbagai sub-bidang di dalamnya seumpamanya sejarah dan perkembangannya, seni khat sama ada tradisional maupun kontemporari ataupun penerapan dalam media baru. Pada masa yang sama, tulisan Jawi juga boleh mempromosikan sebagai salah satu aktiviti kurikulum yang bukan sahaja melibatkan para pelajar dalam kampus tetapi juga kepada masyarakat umumnya. Di peringkat nasional, usaha kolaboratif pelbagai agensi yang sedia ada seperti dengan mengadakan bengkel, seminar, pertandingan dan aktiviti lainnya perlu dipertingkatkan dan disesuaikan dengan konteks mutakhir, contohnya dengan mengintegrasikannya ke dalam pelbagai bentuk aplikasi teknologi infokomunikasi, industri kreatif kontemporari termasuk dalam bidang penulisan dan kesenian lainnya. Tampak unik dan menarik, keindahan seni khat tidak dapat dinafikan lagi. Pelbagai jenis tulisan khat yang ada, namun tidak ramai yang mengetahuinya. Bukan saja nampak unik dengan lenggok hurufnya, susunan perkataan yang digunakan juga mempunyai maksud tersendiri. Seni tulisan khat yang lebih popular dijadikan sebagai hiasan yang dihasilkan dalam pelbagai motif. Seni khat atau kaligrafi begitu sinonim dengan ayat Al-Quran yang sering digunakan oleh mereka yang mahir seni tulisan ini. Bentuk huruf Jawi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri dilihat mempunyai seni dan keunikannya yang tersendiri. Oleh kerana itu, melalui tulisan ini, kita mencuba untuk mengangkat pengajaran seni khat dan Jawi dalam pendidikan Islam agar ianya dapat menjadi asas penting sebagai tulisan Al-Quran selain dapat menghasilkan simbol estetik karya seni yang berwibawa dan berkualiti tinggi dalam memanfaatkan peluang, cabaran dan harapan dalam dunia pendidikan.